Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita tak lupa syukur kepada Allah dan juga kita tak lupa nak puji terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kasih sayang kepada kita. Maka Allah bagi sebesar-besar nikmat kepada kita, iaitu nikmat iman, nikmat Islam. Dan banyaklah daripada nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kita. Alhamdulillah, kita kena banyak kata Alhamdulillah. Baik, saudara semua, maka sambung muzakarah kita dan setiap petang dan sebelum kita nak buka puasa. Maka hari ini hari yang ke-16 dah daripada Ramadan. Maka sangat cepatnya masa. Maka hari ini insya-Allah kita akan masuk amalan yang ke-6 daripada amalan-amalan baik yang apabila kita buat, kita akan jadi calon ahli syurga insya-Allah. Apabila kita buat, kita sangat-sangat jauh, bahkan selamat daripada api neraka insya-Allah. Maka amalan hari ini bersangkut paut dan berkaitan dengan kemarin, iaitu tak lain tak tidak ialah dengan kita membantu dan sangga anak-anak yatim. Sangga anak yatim dan ambil cara anak yatim daripada satu amalan yang besar yang buat seorang yang buat benda ni dia selamat daripada api neraka dan dia jadi calon ahli syurga. Bahkan kena orang yang buat benda ni dia saja yang tak mati lagi, tapi dia tu dah jadi ahli syurga dah. Dia dah hidup lagi seperti orang lain hidup, duk makan, duk minum, duk berjalan, duk ramai-ramai dengan keluarga, duk pergi situ, pergi sini, duk buat tu, duk buat ni, duk main tu, duk main ni. Tu, tapi dia tu dah jadi ahli syurga dah. Maka okat tu sangat banyak benar-benar lah bagi orang yang ambil padu, ambil bicara, duk sangga anak-anak yatim. Maka kemarin saudara semua, hadis yang akhir sekali yang kita baca tu, iaitu Nabi kata, saya ni orang yang awal-awal masuk syurga, tidak ada siapa yang boleh masuk syurga belum pada saya, Nabi kata. Tapi tiba-tiba ketika aku duk berjakah masuk dalam syurga, tiba-tiba ada seorang perempuan yang duk bubuk masuk sekali dengan aku. Sehingga aku tanya, apa kamu ni? Siapa kamu? Maka perempuan tu jawab, saya ialah seorang perempuan yang duk usaha, pera, bercara, duk didik anak saya yang yatim 3 orang, yang tok laki saya mati. Maka kita dah royak kemarin saudara semua bahawa hebat gitu lalunya orang yang orang panggil pun duk sangga, duk bantu, duk ambil bercara hak anak yatim. Siapakah jikalau dia tu ada berkaitan, ada hubungan dengan anak yatim pun dapat kelebihan itu juga. Bukan kata orang suku sakak dak, bukan kata orang yang tak ada kena bergana dak.
yang akan dapat kelebihan. Dah. Bahkan ibu sendiri pun yang duk cara, duk pera, duk didik, duk usaha, semua tu ia dapat support juga. Tu. Maka jika ibu dapat martabat ni kelebihannya, maka orang yang tak ada kena bergana ni lebih lagi lah dapat kelebihannya. Itu saudara, benda yang kita berkecek kemarin. Sambung daripada situ, hadis yang sahih, Nabi bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Yang bantu, yang sanggup anak yatim bagi dia atau bagi orang lain, saya dan dia begini dalam syurga esok, iaitu peringkat tula rapat boleh duduk sekali dengan saya dalam syurga esok. Maka Nabi ni kita tahulah apa? Boy ya. Baik, saudara semua. Jadi Nabi kata yang sanggup, yang bantu anak yatim bagi diri dia, iaitu anak-anak dia atau cucu dia atau anak saudara dia. Tu. Ataupun bagi orang lain. Suku sakak. Ataupun sepupu dia, anak saudara dia, orang suku sakak. Dia ambil cara, maka orang ni Nabi kata, saya dan dia dalam syurga begini, dalam syurga. Rapat peringkat tula, dia akan jadi jiran aku dalam syurga. Allahu Akbar. Saudara semua, payah nak dapat peringkat ni. Payah nak dapat peringkat ni. Sebab apa? Sebab Nabi kita ni kena ambil tahu dulu bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam manusia yang terbaik, manusia yang paling agung sekali, manusia yang sangat tinggi sekali peringkat dalam syurga. Ini Nabi kita. Maka orang yang boleh duduk sekali dengan Nabi, makna kata dia akan duduk setinggi-tinggi syurga. Allahu Akbar. Kalau gitu ayat kata kelebihan sanggup anak yatim luar biasa, luar biasa dan sangat-sangat luar biasa. Saudara semua, di sini sebab tu marilah kita bersama-sama berlomba dan segera dan berdoa dengan Tuhan kita boleh buat benda ni, iaitu kita kena usaha jadi seorang yang ada habuan ni, usaha jadi seorang yang ada misuan kiokong dengan bantu anak yatim. Ni tak ada. Usahalah. Sama ada anak yatim di kampung tempat kita, anak yatim di kampung lain, anak yatim di cangwat lain. Yang penting kita buat. Maka belum saya nak live saat ni, maka hari ni lewat sikit sebab ada orang mari di rumah. Dia tanya, dia kata bagaimana kita nak bantu anak yatim setiap hari. Jadi dia tanya lewat messenger saat ni. Jadi boleh hadir dia dengar kita kecek kemarin, muzakarah kemarin, maka jadi benda yang dia tu berasa minat nak buat. Boleh hadir lah, saya suka ya tu. Sebab saya tak kenal siapa tahun ni. Tapi adalah nama Facebook dia tu. Tu. Dia tanya kata, bagaimana kita nak bantu anak yatim setiap hari?
Maka rasanya perempuan ni ia perempuan ni boleh jadi dia tak pernah dengar kitab kecek lepas mari dah, ataupun dengar dia tak faham. Maka hari ni kita royak sekali lagi insya-Allah. Tapi dia bahasa dia tak dengar lagi, sebab kalau dengar mesti payah, sebab benda tak ada payah sekali. Jadi cara kita nak sanggup anak yatim setiap harinya ialah dengan bentuk kita buat net bank dalam telesak kita. Kita pergi di tanakan, hak semut banci kita ada, sama ada tanakan kasih kontai ke, kerungtai ke, kungtip ke, tak kira lah. Nah, omsin ke tak kira lah, ni dia boleh buat net bank. Dia boleh buat net bank, iaitu ambil banci tanakan masuk duduk dalam telesak kita. We ada program tanakan dalam telesak kita. Maka lepas daripada kita buat lagu tu dah, maka kita cari pula banci anak-anak yatim yang sangat-sangat susah, yang kita nak bantu. Sebab gini saudara semua, hak ni paling mudah. Sebab jikalau saya tak ada seni mana, duit tak ada mana, ada sekadar, maka mana nak sanggup anak bining nak cai-cai netai lawan hak hidup kita ni. Maka kita nak banyak-banyak tak boleh. Nah, tapi saya nak buat setiap hari juga kena buat sikit benar. Nah, 20 ekor ataupun 30 ekor sehari, 20 ekor sehari, 20 ekor sehari, gitu ya hak boleh buat. Maka nak giwi 20 ekor sehari, nak giwi ni bahasa malu kadang-kadang sebab sikit. Dan kadang-kadang kita ni panggil tak luar. Nah, nak pergi setiap hari tu payah. Lagi jemur rumah demo ni kadang-kadang tu budak tak ada. Pergi main, pergi ke mana, ataupun kadang-kadang pergi pak demo duduk tidur, duduk gapo, jadi kerencai banyak perkara. Tu. Sebab tu supaya kita tak ada jumpa semua dengan benda tu, kerencai nak katak pitu, kerencai nak duit 20 ekor sebab sikit, lepas tu tak bergamuk lagi setiap hari. Maka buat dengan bentuk net bank ni yang orang panggil poker kantor. Nah, top cuk tisut. Nah, tu dia. Iaitu kita ambil. Maka ni alhamdulillah banyak. Dia mau post dalam Facebook, tolonglah anak yatim di sini, umur buruk, duk ngamuk tak orang. Tak ada siapa ambil bantu. Nah, ni banci dia. Maka kita ambil. Taruh marisa. Jika kita nak buat seorang itu cukup dah. Tapi jika kita nak buat banyak keluarga, banyak orang, kita pergi cari pula. Kadang-kadang tak nak cari kali. Dia mau post, kita baca Facebook je. Ni jumpa puasa ambil taruh. Maka lepas tu kita buat setiap hari. Maka waktu yang paling comel untuk kita buat amal sedekah dan bantu anak yatim ni, waktu pagi ketika naik matahari. Sebab ketika tu malaikat doa kepada kita. Yang turun daripada langit, kedua-dua tu berdoa. Orang ni berdoa suruh Tuhan balas baik dan ganti kepada orang yang belanja. Malaikat seorang lagi berdoa suruh binasa harta orang yang tak belanja, orang yang kupik, orang kedekung. Tu. Maka pagi kita baca-baca, lepas tu kita save buat rekan pro. Dia lekat bank dah lekat. Maka kita taklah. Misal kata anak yatim hak kita duk bantu tu orang mana? Misal kata orang kampung atas. Misal kata, Luk yatim Banbon. Save taruh dah. Tu. Pagi esok pas dia naik dah, tak ada kena ingatlah orang panggil tibanci tu dia lekat dah. Hak dekat pro tu. Pak tu tekan jumlah duit yang kita nak own gi ya. 20 ekor. Kita boleh buat setiap hari. Maka jika kita buat lagu tu, kita masuk dalam golongan orang yang bantu dan sanggup anak yatim. Maka orang buat lagu ni, dia ni bertuah belah-belah dah. Bertuah. Sebab Tuhan akan masuk dalam jiwa dia bahagia. Tuhan akan menjadikan anak yang soleh insya-Allah. Dan dia ni akan duduk sekali dengan Nabi hak besar kali lah syurga esok. Saudara semua. Maka di sini ada satu hadis yang dicerita oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadisnya hadis sahih riwayat Imam Muslim. Aisyah kata, "Ja'atni miskinatun tahmilu binataini laha." Pada suatu hari datang sama aku ni
seorang perempuan yang sangat-sangat susah, miskin. Nah, dan bersama dia anak yatim 2 orang perempuan. Mari cari saya. Mari minta makan ni. Nah, sebab dia susah tak dapat makan ni beberapa hari dah. Maka mari jumpa saya dan minta tolongkan saya. Jikalau saya ni ada makan ni boleh hui ke dia, maka mintalah hui ke dia. Sebab ia bersangat terlapar, dia dan anak dia 2 orang. Maka Aisyah ni cari makanan yang ada dalam rumah dia, tiba-tiba tak ada benda lain. Ada secara ni ya. Gapo ada tu? Jumpa buah tamar 3 butir. Secara tu ya yang ada dalam rumah Aisyah pada hari itu. Maka Aisyah kata, fa at'amtuha 3 tamarat. Maka aku beri ke dia 3 butir buah tamar. Fa atat kulla wahidatin minhuma tamrah. Maka perempuan ni, ibu ni, 3 butir, maka dia ambil untuk dia sutir, dan anak dia 2 orang dia sutir. Jadi 3 orang 3 butir boleh sutir seorang. Allahu akbar. Orang dia susah, maka benar susah. Dia tidak ada makan ni, maka sungguh tidak ada makan ni. Nah, kita yang susah tak sampai tahap tu, alhamdulillah. Cuma tak sedap makan ya. Nah, hari ni makan sedap ni tak sedap tu ya kita, tapi boleh makan nak piye. Nah, tapi kena orang tidak ada makan ni. Walaupun kadang-kadang dia lebih baik pada kita, lebih berjuh pada kita. Semaya lebih baik pada kita, khusyuknya. Puasa lebih baik pada kita. Maksiat tidak ada buat. Nah, tapi begitu Tuhan cuba. Nah, Tuhan angkat darajat dia tinggi lagi. Allahu akbar. Bawa lepas tu wa rafa'at ila fiha tamratan litakulaha. Maka selepas daripada dia beri kepada anak dia sutir, dia pun nak makanlah dia. Nak makan sebab dia pun lapar sama ya. Nah, tiba-tiba dia akak watama nak suap dalam mulut dia. Nah, hak dia sutir tu. Nah, fastat'amatha ibnataha. Tiba-tiba anak 2 orang tu minta lagi nak makan. Sebab apa? Tak kenyang. Nak kenyang lagu mana watama sutir. Jadi budak tu makan habis. Nah, beri dia yang makan. Bawa para ibu nak makan, anak 2-2 minta. Hak ni minta, hak kakak minta, hak adik minta. Nak lagi, ibu nak lagi. Nah, muka boak banyak hari, tak makan. Dapat makan yang sikit pula. Bagaimana nak kenyang? Ni benda yang berlaku. Allahu akbar. Fashaqqat at-tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma. Allahu akbar. Maka ni kelih ibu. Maka ibu bukan ibu ni seorang, rasanya semua ibu atas dunia ni. Nah, maka perempuan yang sangat lapar, yang anak dia minta tambah, maka dia rela utamakan anak dia daripada diri dia. Maka yang ambil utama sudah ni belah 2, beri kepada anak dia makan, dan dia tak makan apa pada hari itu. Allahu akbar. Ni ibu. Allahu akbar. Maka bawa lepas tu baik, bakat tu baik sebab lagi sebab apa? Tak ada dah nak makan yang lain. Aku nak ibu tak boleh dah. Aisyah kata. Fa'ajabani sya'nuha. Maka saya patap cai benar-benar apa buat tes seorang perempuan di ibu sana itu. Allah comelnya. Saya setuju, saya patap cai sungguh-sungguh benda yang berlaku di depan mata saya. Aisyah kata. Lepas tu bawa tak lama Nabi klik. Jadi masa mari tadi Nabi tak ada. Nabi klik mari. Fa dzakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku cerita ke Nabi tentang benda yang berlaku tak ni. Nah, bawa lepas Nabi klik, saya cerita ke Nabi, ya Rasulullah, tak ni ada 3 beranak, ibu dan anak dia 2 orang perempuan. Mari berjumpa saya, minta makanan daripada saya. Maka saya cari makanan oleh bilik kita ni. Tiba-tiba tidak dapat makanan apa-apa melainkan 3 biji buah tamar. Maka saya beri ke dia. Dan dia bagi sutir-sutir seorang. Maka anak dia makan habis, dan ibu nak makan, tiba-tiba anak dia 2 orang minta. Hak kakak minta, hak adik minta. Maka perempuan ni sangat baiknya dia belah buah tamar yang ada sama dia, sutir hak beri dia tu. Nah, maka beri kepada anak dia sebelah seorang, dan dia tak makan apa pada hari itu. Maka saya setuju benar ya Rasulullah.
Aisyah duk cerita, tiba-tiba turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun wahyu ke Nabi. Maka Nabi kata ke Aisyah, cerita. Nabi kata apa? Innallaha qad aujaba laha biha al-jannah. Au a'taqaha biha minan nar. Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan perempuan tu masuk syurga dengan sebab buat tamasuti sakning je. Buat tamasuti sakning yang dia jang belah dua beri kepada anak dia, dan dia utamakan anak dia daripada diri dia, dan dia jang berak dengan sebab watama sute saning lah Tuhan menjadikan dia ahli syurga walau dia tak mati lagi pun. Allahu akbar. Lepas tu anak dia, saudara semua, itu anak dia. Tak peliklah jika dia utama pun. Kalau dia bui pun sebab anak dia. Maka ibu ni sia belah kasih saya kepada anak, tak ada kena raya. Ada belaka Tuhan tanyalah jiwa ibu-ibu semua. Tapi walau begitu pun setara tu dapat balasan daripada Allah. Lepas tu bagaimana kita, orang yang suku sakat, yang duk ambil padu, ambil jaga anak yatim, sentiasa setiap hari doa duit kepada anak yatim, bagaimana Tuhan nak balas? Bagaimana orang-orang yang duk usaha supaya anak menggembirakan anak yatim, nah beli baju gaya bui, nah bui duit kepada anak yatim boleh makan, nah itu dia menyukakan. Maka saya kata orang yang menyukakan anak yatim, orang ni tak bahu neraka sama sekali, tak berjumpa dengan neraka sama sekali. Besarnya. Allahu akbar. Maka belum saya nak live saat ni, saya dah kelih Baba Zul live petai tadi ada cuang pukul 3 berkali, tak tahu jugalah. Anak ada kedai Ikhwan 99 di Tanjung Mah. Baiknya tu kedai dia. InsyaAllah Tuhan menjadikan dia ahli syurga, insyaAllah. InsyaAllah Tuhan menjadikan tuan dia, isteri dia, anak bini dia semua ahli syurga, insyaAllah. Sebab apa? Sebab hari ni dia berhubung dengan Baba Zu. Suruh Baba Zu wagi anak yatim, suruh pilih pakai ye dalam kedai dia daripada kai kelubung apa semua, pilihkan. Baiknya orang, masya-Allah. Maka jika niat dia baik, ikhlas kerana Allah, maka kita suka lagu tu lah, insya-Allah. Nah, maka Tuhan tambah lagi rezeki dia. Tuhan membahagiakan jadi anak-anak yang soleh, menggembirakan dia masa dia tua nanti, dan jadi anak yang baik yang sentiasa hadiah amal yang baik ke dia lepas daripada dia mati, dan menjadikan dia semua kawan Nabi dalam syurga esok sebab ia menggembirakan anak yatim. Maka beruntungnya dan bertuahnya orang yang ambil paduan anak yatim. Maka ni anak koti yang paling besar sekali, pintu yang paling luas sekali bagi mudah masuk syurga dan setinggi-tinggi syurga dalam syurga nanti, sebab boleh duduk sekali dengan Nabi SAW. Saudara semua, ini kelebihan. Bahkan sebagaimana saya rakyat tadi, orang yang duk sanggah anak yatim ni, nah kadang-kadang, bukan kadang-kadang, taklah insya-Allah lagu tu jadi. Nah, dia tak mati lagi, tapi dia ni dah jadi ahli syurga dah. InsyaAllah dia tak mati lagi, tapi dia dah jadi ahli syurga dah. Maka benar ni berlaku beberapa cerita yang sungguh yang berlaku, tapi saya nak pilih satu supaya nak cerita kepada saudara semua. Jadi ada satu keluarga di masa dulu. Jadi ada seorang syekh nama Syekh Muhammad Al-Hamid, orang Syria. Dia ni ulama besar, bahkan dia tu wali daripada wali Allah, karamat banyak dia. Maka dia ni jadi syekh duk mengajar ke masjid dan jadi tak syekh haji. Maka ramailah orang yang mari dah tasjih nama nak pergi dengan dia, dia ambil wagi. Maka di tanah Arab tak semua mak kita ni tak syekh haji, ada orang yang mengaji, ada orang tak mengaji, tapi pandai cara buat haji maka boleh buat orang naik orang. Tapi di tanah Arab pada ghalib orang nak jadi tak syekh haji ni ialah orang alim pada ghalib. Baik.
Maka ramailah orang yang nak pergi dengan dia sebab dia ni orang alim, wali lagi, doa dia Tuhan terima, masya-Allah orang keramat benar. Maka dia mati mari ni lebih kurang dekat-dekat dalam 70 tahun lebih dah dia mati, dah dia meninggal dunia. Maka keramat dia Tuhan jaga mayat dia, tak hancur. Lepas pada dia mati 30 tahun dan menggali pak duk pak tulah mayat dia, masya-Allah. Dia orang baik, orang Tuhan jaga mayat dia. Allahu akbar. Banyaklah nak ayat hak keramat dia tapi tak apalah, tak tahu ayat-ayat orang panggil benda hak berlaku saja. Jadi belum dia nak pergi buat haji, nak tolak pergi daripada Hamah, nama satu cangwat di Syria. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang buh nama dia, nak buh nama dah nak pergi buat haji dengan dia tu. Mari berjumpa dia, maka mari minta batal. Dia kata, "Syekh, saya minta maaf, saya nak batal buat haji tahun ni. Saya dah semak dah nama tu, saya dah isteri saya. Tapi dengan sebab ada sikit sebanyak daripada keuzuran, waktu saya dah isteri tak lagi. Maka insya-Allah lah nanti tengah mula jika saya kuasa lagi, saya akan pergi dengan Syekh insya-Allah." Maka Syekh kata tak apa, dah tak ada apa baik, insya-Allah nanti mula-mula boleh pergi, insya-Allah kita pergi bersama jika Tuhan mempanjangkan umur kita lagi. Maka keluarga tak ada pergi dak dengan Syekh. Baik. Maka Syekh tolak pergi buat haji di Mekah. Maka buat haji sudah siap, makan masa lah. Nah, harapan kakak sebulan lah. Sudah buat haji pun semua siap, belum nak kelik, maka pergi di Madinah supaya pergi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi. Maka Syekh ni dia niat nak duduk di Madinah 8 hari dengan anak buah dia supaya boleh semaya 40 waktu paling kurang supaya mereka kelebihan. Tapi malam pertama yang dia sapa di Madinah, dia mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Muhammad Hamid banyak daripada ulama yang banyak mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi marilah mimpi dia, Nabi kata, "Hei Syekh Muhammad, maka saya peringat di sini. We peringat ingat baik-baik. Siapa yang mimpi jumpa Nabi, maka Nabi sungguh, sebab syaitan tak boleh buat rupa Nabi." Maka Nabi kata, "Hei Syekh Muhammad, gih muklik kepada kampungmu dan mungkin jumpa orang yang gi minta batal ngamung tu, keluarga tu gi jumpa dengan dia dan bagi tahu ke dia dua berita baik. Yang pertama, bagi tahu ke dia, kata Tuhan terima haji kamu dan haji isteri kamu. Haji Tuhan terima, haji dan umrah kamu dan isteri kamu Tuhan terima sempurna. Itu berita baik yang pertama. Dan berita baik yang kedua, bagi tahu ke dia, kata kamu kedua-dua akan jadi kawan Nabi dalam syurga. Allahu akbar. Maka Syekh kejut lidah. Orang tu yang belum kita nak tolak ni, nak mari ni seminggu dua yang mari minta batal. Sebab ada keuzuran tapi tak ayat atau uzur gapo. Maka Syekh ni tak ada klik lagi. Nak duduk lagi sehari dua. Padahal dia syirak dah. Mimpi tu sebab Nabi lah, sebab bukan gelang syirak, sebab syaitan tak boleh buat rupa Nabi. Duduk malam yang kedua yang mimpi pula. Maka Nabi kata, "Hei Syekh Muhammad, segera klik pergi goyak berita baik kepada anak buah kamu yang batal tu." Nah, goyak berita baik, dua berita, kata Tuhan terima haji umrah kamu dan isteri kamu, dan kamu kedua-dua akan jadi kawan Nabi dalam syurga. Maka Syekh Muhammad ni bangun esok pakai batal rodah. Hak nak duduk 8 hari tu. Pakai klik segera. Klik semua dengan anak buah dia klik. Maka dia ni bawa siapa di kawasan kampung dia pergi jemur orang tu dulu, belum daripada masuk ke rumah dia. Ya, tak nak jumpa isteri dia lagi, tak nak jumpa anak-anak dia lagi. Dak pergi terus kepada rumah yang batal dia buat haji dengan dia tu. Nah, seorang keluarga tu yang batal tak ada buat haji dengan dia, daripada anak buah dia yang nak pergi buat haji dengan dia pada asal tiba-tiba batal. Nah, sebab apa? Sebab dia bahasa ni amanah daripada Nabi, dah dia kena goyak dulu, belum daripada nak buat benda lain. Maka dia pergi kata begitu. Tiba-tiba tuan rumah tanya, "Siapa ni?" Dia kata, "Saya Syekh Muhammad Al-Hamid." Allah,
Tuan guru, nah buka pintu, masuk dalam rumah. Dia kata, saudara, saya ni ada berita baik, dua berita, amanah daripada Nabi SAW. Sebab saya mimpi jumpa Nabi 2 malam berturut-turut, maka Nabi suruh meriwayat berita baik kepada kamu, 2 berita. Yang pertama, Nabi suruh bagi tahu kamu dan isteri kamu, kata Tuhan dah terima haji dan umrah kamu kedua-dua. Allahu Akbar. Tuhan tak lagi hari. Tak lagi hari di Mekah. Nah, tapi Tuhan bagi pahala haji dan pahala umrah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Nabi suruh bagi tahu kamu, kata mung kedua-dua isteri akan jadi kawan dalam syurga nanti. Allahu Akbar. Teriak dia. Sebab sebaik-baik berita yang ia dengar dalam hidup dia. Maka kata Syekh, wahai saudara, bagi kelebihan yang mu dapat ni mesti kena ada rusia. Kalau gitu boleh kena membagi tahu kepadaku apa mu buat daripada amalan baik. Dia kata, tuan guru, saya tak tahulah, tapi saya berasa tak ada pelik apalah. Tapi saya nak rayak benda hak berlaku dengan saya sebab saya batal pergi buat haji tu. Gapo berlaku? Berlakunya, jadi saya ni bukan orang kaya. Saya ni sungguh-sungguh susah. Dan makan ni berapa cukup, tapi saya niat azam nak buat haji dengan isteri saya. Maka saya usaha hipung duit, sikit sehari, maka hampir-hampir 20 tahun untuk hipung duit mari sampaikan saya ni boleh pergi buat haji dengan isteri saya. Cukup jumlah duit yang buat saya boleh pergi buat haji dengan isteri saya. Maka saya nak pergi dengan Syekh lah. Dia kata ya. Lepas tu, maka suatu hari saya klik daripada kerja, sampai di rumah, tiba-tiba saya berjumpa isteri saya duduk menangis. Nangis sungguh-sungguh. Nangis sungguh-sungguh tak tahu sebab apa. Maka saya tanya, wahai isteri, kenapa akan menangis? Sebab apa akan menangis? Adakah saya ni buat yang kau sakit hati? Adakah engkau sangat terlapar? Adakah engkau ni dalam keadaan susah? Gapo berlaku? Kenapa tiap lagu ni? Dia kata, tak semua abang, bukan semua. Lepas tu, sebab gapo akan menangis? Dia kata, abang, lepas daripada abang keluar daripada rumah waktu pagi tadi tu, pergi kerja, lepas tu saya basuh kain baju. Maka saya nak jemur di atas perabung. Orang Arab, ya perabung 4 segi gitu, ya nak yang dia buat 4 jemur di atas. Orang umur yang susah, ya gitulah baju. Naik, bawa nak jemur baju di atas, tiba-tiba saya nampak jiran tepi rumah kita, rapat rumah kita, dia duduk menusuk oleh pintu dia. Duduk kelih di luar tu. Maka saya dia kelih ke dia. Dia kelih ke apa? Nusuk kelih, bawa orang tak ada, orang raib, ya hunggapum tu daripada pintu, ya hunggapum pergi tempat orang tak siapa. Maka duk kerebek benda, cari benda apa semua. Maka ambil benda orang tahu daripada kulit timun, daripada roti kerah apa orang tahu apa semua, ambil mari masuk dalam rumah dia. Untuk buat makan dia dan anak dia 2-3 orang. Yang halus-halus lagi. Dia kita yang suami yang mati 2-3-4 bulan lepas. Maka saya menangis sebab ia jiran kita. Tiba-tiba kita tak tolong dia sikit mahbub. Maka dia ni ambil bangkai makan. Dia ambil makan ni busuk-busuk orang tahu mari makan, mari patah ciwit, we boleh hidup. Padahal kita sampai lebih duit boleh buat haji benar. Sebab ni saya menangis, kata isteri dia. Tak kalau isteri royak ke saya begitu, saya pun menangis. Maka saya takut. Maksud dalam hadis yang Nabi kata, tak berimeh orang yang tidur menyerah sebab kenyang, pada haji raya tak menyerah tidur sebab lapar. Allahu Akbar. Lalu tu saya ambil duit semua. Hak saya nak buat haji dengan Syekh. Ambil duit semua. Ambil duit. Saya turun pergi, kata pintu ya. Dan saya nanti dengar suara dia berjalan mari, bawa dekat nak sampai di pintu, saya lari. Saya tak duit, saya lari. Maka saya naik di atas perabung ni kelih ya, maka dia buka, dia ambil duit itu. Jadi semua duit hak saya cari mari dah himpun nak buat haji, saya bagi dia semua.
Allahu akbar. Maka kata Syekh, ya baik, sebab itulah kamu dapat duit, kamu niat nak buat haji, maka kamu utamakan hamba Allah, maka Tuhan beri pahala haji umrah kepada kamu dan kepada isteri kamu. Yang kedua, sebab kamu dapat peringkat yang tinggi bersama Nabi, sebabmu seorang anak yatim, maka dengan sebab duit saat ni tu, budak tu dia boleh makan sampai kaya besar. Allahu akbar. Dia hidup lagi saudara semua, tak mati lagi, boleh hidup dengan orang lain, tapi dia dah jadi ahli syurga dah. Lepas tu sekali dengan Nabi pula. Saudara semua, kita tak ada nak kepada benda ni. Kita tak ada nak kepada benda ni. Jadi ahli syurga dah, padahal tak mati lagi. Caranya bantu anak yatim. Apa? Supaya saya yang sana lah, dengan betul kita buat dead bank ni. Nah, setiap pagi kita own kepada anak yatim yang kita mampu buat. Jika kita mampu 5 orang, kita sanggup 5 orang. Kita tak biasa berjumpa pun budak ni, tak biasa pergi rumah dia, dia pun tak kenal kita, tapi lebanci dia masuk setiap hari daripada kita. Sekadar kita kuasa, kita kuasa sore, sanggup sore 40 kok sehari, 40 kok sehari. Inilah dia panggil bank akhirat. Inilah anak kecil syurga. Inilah dia panggil perjalanan bahagia. Nah, saudara semua, jikalau boleh buat, mintalah buatlah benda ni. Jikalau kita kuasa buat, mintalah buat benda ni. Tak ada boleh ke sesiapa, boleh ke saudara sendiri, dan saudara boleh kelih insya-Allah. Nah, dengan sebab buat benda ni, duk buat, saudara boleh jumpa diri, boleh kecah diri kemanisan iman. Nah, daripada benda baik-baik yang Tuhan nak beri kepada saudara sendiri, belum daripada akhirat dan dunia dapat dah saudara semua. Nah, aduh, yakin dengan Tuhan, buat ikhlas kerana Allah. Maka buat betul lagu ni cerak ikhlas 100% kerana Allah. Sebab apa? Sebab tak ada siapa tahu. Saudara je ambil terasa bagi-bagi, baca-baca hatta lagi. Orang ni 40 kok, orang ni 20 kok, orang ni panggil 20 kok. Sekadar kita mampu. Mampu sikit, we sikit. Mampu banyak, we banyak. Dan jika lawak lagu ni, insya-Allah saudara tak buti sekat tu, saudara akan tambah lagi. Sebab apa? Sebab Tuhan akan buka pintu rezeki ke saudara. Nah, Tuhan tak sia-sia dengan amalan hamba yang ikhlas kerana dia dan buat baik. Lebih-lebih lagi tolong anak yatim. Nah, itu. Maka bagaimana jikalau warga anak yatim boleh makan, boleh hidup dengan sebab kita, pada hari tak kenal pun kita. Allahu akbar. Hak ni lah butung sekali. Maka orang yang boleh buat benda ni, insya-Allah dia butung. Insya-Allah dia ahli syurga dah. Nah, itu dia. Maka ikutlah. Kita nak bantu di mana-mana, ikut kita. Kita nak pergi tempat orang duk bantu dah, boleh. Orang duk buat dah. Seperti kawan saya boleh, dia panggil Baba Mukhtar di Pawah. Ada anak yatim, dia panggil puluh-puluh orang situ. Kita nak bui, dia ambil banci dia, masuk pun tak apa. Kita nak pergi makan ni pun tak apa, nak pergi berah pun tak apa. Ikut kita, asal kita masuk dia orang yang sanggup. Nah, tapi waktu tu bagi orang yang ada duit lah, waktu tu sikit sebanyak. Nah, ataupun tempat yang lain-lain, belana lo ni alhamdulillah. Nah, usaha nak tumbuh belaka. Nah, tempat sang anak yatim, maka tak lain tak tidak lobo-lobo kepada pahala Allah, lobo-lobo kepada peringkat yang tinggi yang Tuhan sedia jadi kawan Nabi la syurga esok. Padahal orang duk buat binaan dah nak untuk sang anak yatim tu, dia panggil tak pasal-pasal tu, susah free kalau kira mari ke dah duk dia boleh hidup molek dah. Nah, usaha nak buat pula dah binaan sebagai asrama. Nah, lepas tu pula kena cari pula bantu untuk mari sangga, susah tu kira mari. Nah, tapi susah pun dia panggil kum, susah pun Tuhan cinta, susah pun Nabi redha, susah pun malaikat semua kenal kita atas langit, kenal dah. Nah, tak mati lagi Tuhan kenal, malaikat semua kenal dah. Sebab apa? Amalan baik yang naik ni luar biasa orang sang anak yatim. Allahu akbar. Kalau gitu saudara semua yang dengar saya ni pada hari ni lebih kurang 60 orang, belomolah buat benda ni jika kita boleh buat sekadar kita mampu. Yang penting we buat je. Mula daripada hari ni sampai bila-bila, sampai kepada akhir nyawa kita. Selama kita boleh buat, buatlah.
Nah, tak ada buat banyak, kita buat sikit. Nah, buat sekadar kita boleh buat, saudara semua. Jikalau benar-benar kita cinta kepada syurga, kita cinta kepada redha Allah, kita cinta kepada Nabi, kasih kepada kita, ini jalan dia, saudara semua. Allahu Akbar. Maka itulah amalan yang kelima ataupun yang keenam, yang apabila kita buat, insya-Allah kita tak berjumpa dengan api neraka. Insya-Allah kita merdeka daripada api neraka. Insya-Allah kita selamat daripada api neraka 100%. Amalan ni yang keenam pada hari ni, jika kita amal, insya-Allah kita calon ahli syurga. InsyaAllah kita akan dapat nikmat yang paling besar dalam syurga nanti. InsyaAllah kita akan berkawan dengan Nabi SAW di pucuk syurga Allah. Sebab Nabi kata apa? Saya dan orang yang sanggup dan bantu anak yatim, beginilah syurga Isa. Dapat peringkat itulah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau gitu, saudara semua, berlombalah. Dia panggil apa? Supaya kita dapat benar ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka, jika ada soalan kita jawab insya-Allah. Maka saat ni, saya bangun pergi. Serta lepas dari kita live dalam 10 minit lebih kurang. Maka alhamdulillah. Orang panggil apa, ada seorang perempuan yang buat mari duit untuk apa ni? Untuk apa ni? Buat buka puasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lobo besar, orang panggil butong besar. Sebab pahala banyak yang ia akan dapat dengan sebab dia dia panggil membuka puasa duit masuk dalam orang panggil apa, membuka puasa orang panggil. Dan kampung saya pula alhamdulillah nikmat yang Tuhan bagi besar sangat. Jadi setiap petang ni 70 orang buka puasa di masjid. Capur semua yang makan di masjid, lepas tu pergi bagi kepada rumah tu, adalah lebih kurang orang panggil 60 orang, 70 orang, 80 orang, wallahu a'lam, lebih kurang itulah. Itu dia. Maka sebulan banyak mana? Alhamdulillah. Itu. Baik. Maka kita akan jawab soalan yang ditanya belum daripada kita nak baca dalam kombin. Ada yang soalan dalam belum kita nak live running, ada tanya dalam messenger. Dia kata apa hukum lupa niat puasa sebelah malam tapi yang makan sahur. Maka isak ke tu ya puasa tu adakah pakai puasa dia jadi ke tak? Ke orang panggil tak ada, dia kena qada gitu. Ke lagu mana? Baik. Saudara semua, puasa tak akan sah apabila kita tak niat. Maka niat kena melakukan pada waktu malam. Maka malam ni bila? Malam ni ialah selepas daripada masuk waktu maghrib, lepas tu belum orang bel subuh. Itu waktu malam. Masuk waktu maghrib, lepas tu belum orang bel subuh. Itu dia. Maka semua ni masa ni lebih kurang dekat-dekat 10 jam lebih-lebih. Maka orang panggil dikira waktu malam. Maka ada waktu ni ikutlah kita nak niat pian mana pun tak apa. Dia niat sah. Itu dia. Niat waktu orang panggil lepas dah buka puasa niat boleh. Ketika semaya tarawih niat boleh. Ketika nak tidur boleh. Ketika bangun nak makan sahur boleh. Boleh berlaku asal niat dalam masa tu. Lepas tu lepas kita niat kita pergi makan boleh tak? Boleh. Kita niat awal, lepas tu kita pergi makan, belum tidur, lepas tu kita pergi setubuh dengan isteri kita, tubuh dengan suami kita, tidak ada masalah. Tak ada kena niat semula, dah sebab kita niat dah. Yang penting berlaku sebelah lek malam daripada waktu maghrib dan sebelum orang ber subuh. Baik. Itu pada asal. Tetapi orang yang bangun makan sahur dan tujuan yang makan sahurnya untuk nak menggagahkan diri dia, sebab dia tahu kata isak ni sebab dia nak puasa, dia tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh buat gapo-gapo, sebab tu dia makan sahur tujuan nak gagah diri dia sebab isak dia tak boleh makan dah. Tu dia. Maka lagu tu lah terlintas dalam hati dia ketika dia makan sahur. Tu dia. Maka orang yang terlintas makna lagu ni ketika dia makan sahur tu, maka walau dia terlupa niat pun dikira niat dah. Dikira niat dah. Sebab tu puasa dia sah, tak ada apa-apa. Itu dia.
Baik. Itu masalah yang pertama. Maka kita selak tak apa, ambil di dalam messenger. Maka kita mari soalan yang ada dalam kombin ni kata lama raya kundia dai mai baba. Semaya raya daripada semaya yang sunat dibuat dengan bentuk berjamaah. Sama ada di masjid dan di padang. Boleh belaka-belaka. Tapi mazhab kita Syafi'i ni buat di masjid lebih baik, lebih afdal jika masjid tu luas teluh orang, maka buat di masjid lebih baik. Sebab masjid rumah Tuhan, tempat Tuhan rahmat, boleh niat iktikaf dan kelebihan lain lagi banyak. Sebab itulah baiklah masjid jika luas, jika teluh. Dan jika sepi dan susah jadi mudarat, maka buat di padang lebih baik. Tapi dua-dua tu boleh buat belaka. Tapi buat betul ramai-ramai betul berjemaah ni, hak tu asal. Hak tu asal disunatkan buat semacam tu. Tapi jika kita nak buat sorang boleh ke tak? Jawabnya boleh. Buat sorang di rumah pun boleh, di mana pun saja pun boleh. Tak ada masalah. Dan kita buat sorang ni, ia boleh orang panggil apa? Dua bentuk. Tapi jika kita buat bentuk jemaah, ia ada semaya, lepas tu ada ketebah. Adapun jika buat sorang di rumah, tu dia wak sudah tak sunat baca ketebah dah semaya saja ya. Dan cara semaya itu dua bentuk, dua pesan. Lagu mana? Bentuk yang pertama, semaya 2 rakaat seperti kita semaya sunat wudu. Ya biasa. Iaitu takbir Allahu Akbar sajaku. Dia panggil semaya sunat hari raya 2 rakaat kena Allah Taala. Allahu Akbar. Lepas tu baca Fatihah, baca qul ya ayyuhal kafirun. Maka rakaat. Lepas tu sujud. Habis rakaat pertama, naik rakaat yang kedua, baca Fatihah dan baca qul huwallah. Lepas tu rakaat sujud wa salam, sudah. Itu bentuk yang pertama. Tu. Bentuk yang kedua, hak ni lebih afdal daripada hak sani. Hak sani sah dah, dikira dapat dah sunat hari raya, mai raya apa dah. Hak yang kedua ni orang gerti sikit, iaitu semaya 2 rakaat dan rakaat pertama lepas daripada takbiratul ihram kita takbir pula 7 kali. Allahu Akbar dan di celah-celah kita baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dah. Celah-celah takbir tu. Allahu Akbar tasbih. Allahu Akbar tasbih. Rakaat pertama ni 7 kali lain daripada takbiratul ihram. Allahu Akbar tu tak kira tu. Lepas tu takbir 7 kali. Allahu Akbar tasbih. Allahu Akbar tasbih. Tu rakaat pertama. Lepas tu baca Fatihah, baca surah yang kita ingat. Naik rakaat yang kedua, Allahu Akbar diri betul. Maka sunat pula takbir 5 kali. Takbir tasbih. Takbir tasbih. Tu dia 5 kali. Lepas tu baca Fatihah, baca surah. Semaya rakaat sujud wi salam. Itu bentuk yang kedua. Maka hal yang kedua lebih baik daripada yang pertama saat ni yang tidak ada takbir, yang 7, yang 5 dalam rakaat tu. Tu dia. Kalau gitu sekurang-kurang semaya raya 2 rakaat yang tidak ada takbir yang lain-lain. Hak lebih baik sikit buat sorang iaitu 2 rakaat serta takbir pertama selepas daripada takbiratul ihram ada 7 takbir, lepas tu baca tasbih di celah-celah dia. Rakaat yang kedua takbir 5 pula, lepas tu baca tasbih di celah-celah dia. Dan hak baik sekali semaya betul berjemaah. Tu dia. Tapi boleh buat belakang. Apa dah baik insya-Allah. Baik. Cara teruat COVID ni. Sebab hak dia hulu masuk ke hidung dah supaya dia ambil air tu. Mari periksa ada cer atau tidak. Maka Tuhan selamat kita semua daripada penyakit ni dan Tuhan akan cepat-cepat daripada kita semua insya-Allah dengan berkat puasa Ramadan. Maka kelih jikalau kita ni semakcai tak ada dipaksa oleh sesiapa, pihak bomo tak paksa, pihak sedadu tak paksa, pihak abota apa tak ada paksa,
Tapi kita ya dah nak pergi pesak, maka jika kalau kita pergi pesak, maka boh mau hula benda masuk pas dalam, hak ni batal. Hak ni batal. Nah, sebab waktu malam boleh pergi wak di malam lebih baik daripada wak siang hari. Dia kata pergi wak siang hari juga dengan kurang semacam kita, tak ada siapa bangkat apa, paksa apa, batal. Sebab masuk benda dalam lubang pas dalam. Baik, satu. Tetapi jikalau dipaksa suruh pesak dan kita mai temcai. Nah, kita say pun tapi dipaksa, tak ada arah. Dia tak ada pesak, salah undang-undang. Kena perap, kena bogok. Nah, lepas tu kena pesak sebab apa? Dipaksa pesak supaya jaga keselamatan orang lain lagi. Misalnya orang berklik pada Malaysia, dia kena pesak. Nah, di dan ataupun orang klik daripada lepas tu duduk dalam kelum siang kena pesak, maka bawa maghrib rumah kena pesak selalu dah segera dipaksa, maka kita puasa. Maka ketika ni tak batal puasa sebab apa? Sebab kita dikerasi. Kita tak ada temcai pun. Nah, tu dia. Maka orang dikerasi, suruh makan, suruh minum tak batal. Ni pun support. Dah orang suruh pakai olehmu seperti berlaku di China. Dah askar China dia buat dengan orang kuiku. Dah gapalah adalah orang panggil satu tempat yang kebanyakan orang Islam tu, kuiku gapo nama tu. Dia paksa le puasa, dah sumak makan dalam mulut, curah air makan. Padahal orang Islam tak ada nak pun lagu tu. Maka ya suak gi minum gi tak batal pun sebab apa? Sebab kita tak ada nak benda tu, dia mau paksa ya. Ni pun supaya tak? Nah, dia mau paksa, kita tak say paksa, maka tak batal puasa kita. Dah dimaafkan. Nah, saudara semua. Baik. Maka kita mai ke soalan ni pula. Dia kata iktikaf di rumah boleh ke tak? Iktikaf di rumah boleh ke tak? Lebih-lebih lagi masa Covid ni, tempat-tempat yang orang panggil seperti Nara dan Kok Bakok, Kok mana tempat yang ditutup masjid dah. Dia tak izin, tak benar wismaya, tarawih dan tak benar mai jemaah, tak benar iktikaf. Nah, apa kita nak iktikaf ni di rumah boleh ke tak? Nah. Jadi mazhab kita Syafi'i dia panggil tidak boleh dan mazhab jumhur ulama tidak boleh iktikaf lain daripada masjid. Sebab iktikaf ni dah tentu di masjid sahaja. Duduk masjid dah tapi duduk luar masjid tak boleh lagi iktikaf. Kena duduk dalam masjid. Nah, barulah sah iktikaf. Itu pada asal. Tetapi jikalau kita daripada golongan perempuan ataupun stanakan yang bangkap kita semacam ni, nah, jikalau kita di rumah kita tu ada bilik yang kita buat khas untuk jadi tempat semaya, supaya masjid dah tempat semaya, dan bilik ni halus-halus ni tidak buat untuk benda lain, untuk tempat semaya saja ya. Tu dia. Maka jikalau ada tempat lagu tu dalam rumah kita, nah, maka dengan sanakan learning ni, nah, kita boleh ikut, boleh taklid mazhab Hanafi yang kata boleh iktikaf di situ walaupun dalam rumah kita. Nah, tu dia. Tapi hak ni bagi orang yang ada rumah yang buat kos untuk pak semaya lah. Tapi kalau tak ada tempat lagu tu, maka tidak boleh nak iktikaf juga. Nah, tu dia. Maka ni umur kita lah jarang menang. Jaranglah boleh kata tak ada boleh kata. Kalau nak ada pun baru-baru ni je. Baru-baru ni baru nak ada. Mula-mula nak ada orang-orang yang buat umur. Nah, lepas tu buat tempat semaya khas we ada dalam rumah. Nah, tu dia. Ni kita ni enggak buatlah rumah. Nah, orang panggil duk meeting, duk fikir Allah. Bilik tidur kena lagu ni comelnya. Bilik anak pula lagu ni dapur kena lagu ni, hang rakyat lagu ni, fikir belaka kita. Tapi tak titah pun lek otak kata kena ada bilik semaya. Hak ni orang panggil apa? Ini benda yang tak comel lah, tapi berlaku dah tak ada arah lah. Dengan makna orang yang baru nak buat rumah baru-baru ni dah we ada ratik lah. Dah tempat khas untuk jadi bilik semaya. Nah, we ada ratik. Tu dia. Ni enggak tak ada langsung kadang-kadang. Ni belahnya kadang-kadangnya. Nah, asal ada semua. Ya. Jadi orang hak tanya hak nak own masuk ni. Nah, hak ni pun juga kita buat sekarang ni dah buat asrama untuk anak yatim dan kita buat mari 5 tahun dah ni tahun yang ke-5 tapi belum sudah lagi sebab bagaimana kita ayat lepas dah lah. Saya buat sore diri.
Dah ada buat sikit sebanyak, boleh sikit buat sikit, boleh sikit buat sikit, dia pakai masa sebab dia panggil pun kita pun bukan duit ada sangat. Tapi alhamdulillah lah dengan bantuan sikit sebanyak daripada situ dia bersini, dah ada on masuk dan belum learning orang ada buat sikit sebanyak, maka kita buat. Tapi ni pun hampir-hampir nak sudah dah insya-Allah. Maka saya ada uang kata, tahun ni jika kita dapat jumlah duit apa ni insya-Allah sudah, tahun depan kita mula buka terima insya-Allah. Maka nama Nawawi Mamak tanakan repangkan si kontai Saka Palas. Bancinya 073 1 patu 324 174. Ya. Lamat raya kundia tong an khutbah mai dak jawab tadi jawab dah mai sore tak ada kena baca khutbah dak. Baik. Dan soalan dalam ni lagi dia tanya, dia kata apa hukum tuduh orang lain? Apa hukum tuduh orang lain? Maka hukum tuduh orang lain ni tak molek lah. Itu bukan daripada akhlak orang beriman lah. Orang beriman sungguh dia tak tuduh orang lain. Maka hari ni saudara semua kita kena ingat lah. Lebih-lebih lagi dalam Facebook. Maka tulisan kita yang menghina orang lain, tulisan kita yang melekehkan orang lain, tulisan kita yang menguduh orang lain, tulisan kita memakikan orang lain, semua tu dosa belaka tu. Maka mengupak bukan mulut saja. Walaupun pada asal tu mengupak yang benda yang keluar daripada mulut, benda-benda yang tua itu tak suka, tak redha, dan benda tu salah. Benda salah, patuai tak redha tu panggil mengupak. Tu panggil mengupak. Tu. Maka itu pada asal benda yang keluar daripada mulut. Tetapi tulisan pun sama ya. Tulisan pun sama ya. Maka tulisan tu daripada perkataan juga. Sebab tu kita akan jual beli dengan mulut. So jika kalau duduk depan lagu ni dan kalau jauh masa dulu belum ada terosak, akak jual beli dengan tulisan pun boleh. Itu dia. Maka sebab tu kita jangan buat mudah-mudah duk maki orang dalam dia panggil dalam Facebook, dalam komen, dalam gapo. Benda ni bukan benda main-main. Itu dia saudara semua. Benda besar dan kadang-kadang masuk dalam dia panggil dosa yang jariah pula. Sebab apa? Sebab orang baca bukan sehari ni. Lama pun dia mau baca lagi tulisan kita yang buruk tu, yang tak baik, yang tak comel tu. Itu dia. Sebab tu kita lianglah, jauhlah daripada benda semacam itu supaya kita ni dia panggil apa tak celaka, supaya kita dia panggil apa ni tak masuk dalam golongan orang yang rugi, orang yang binasa. Itu dia. Supaya dia panggil Tuhan tak marah kepada kita. Itu dia. Maka masa pun dah sampai, saudara semua, sama lagi, jumpa lagi esok hari insya-Allah. Maka kita berdoa harapkan dengan Tuhan bahawa Allah menjadikan kita dan tanam dalam jiwa kita, kita suka nak bantu anak yatim, kita ni sentiasa buat baik kepada anak yatim, kita ni jadi orang yang buat anak yatim suka, buat anak yatim gembira, buat anak yatim ni seronok dalam hidup dia. Insya-Allah Tuhan memasukkan perasaan ni dalam jiwa kita belaka. Lepas tu Tuhan bagi taufik kepada kita boleh buat benda ni insya-Allah, menyebabkan kita dapat masuk syurga dan menyebabkan kita boleh duduk sekali dengan Nabi dalam syurga nanti Al-Firdaus Al-A'la insya-Allah. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Maka sama semula esok hari insya-Allah. Maka saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.